Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada pagi ini untuk pendidikan seni visual tingkatan 1, hari ini kamu masuk tajuk baru iaitu pasal ruang. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ruang? Okey. Jadi ruang ialah jarak antara dua objek yang wujud di sekeliling kita. Ruang menentukan saiz sesuatu objek. Contoh kan, kita melihat pokok kelapa. Di pandangan mata kita, pokok kelapa tu adalah besar. Kalau kita tengok objek pokok kelapa di hujung tu nampak lagi kecil. Itu memainkan ruang. Okey, kita tengok jenis-jenis ruang. Okey, jenis-jenis ruang terbahagi kepada dua, iaitu ruang fizikal dengan ruang ilusi. Okey, ruang fizikal wujud di sekeliling kita. Ruang fizikal ini juga dikenali sebagai ruang nyata. Ruang fizikal terbahagi kepada ruang terbuka dan ruang tertutup. Okey, buka tutup. Kita tengok untuk ruang fizikal ni, okey, ini adalah contoh ruang terbuka. Kita boleh lihat pemandangan di pantai. Okey, yang mendamaikan. Nampak awan yang berkepul-kepul. Nampak lautan laut yang luas. Jadi ini yang menunjukkan ruang yang terbuka. Okey, jadi dia merupakan ruang yang kosong yang lapang. Sebab tu dipanggil ruang terbuka. Kosong yang lapang, kosong yang luas. Okay. Manakala untuk ruang tertutup, dia lebih kepada ruang kawasan yang sempit. Kalau kamu boleh tengok sini, ni adalah gambar katil kan. Gambar katil yang berada di dalam bilik. Bilik kita yang segi 4 segi tu, okey. Kiri kanan belakang ada panggil dinding, menunjukkan ruang tu ada sempit. Jadi kita boleh nampak apa saja kat situ kan. Nampak katil, nampak dah frame gambar yang tergantung. Okey. Itu ruang tertutup. Apa pula yang dimaksudkan dengan ruang ilusi? Okey, ruang wujud dalam karya seni, visual, filem, animasi, grafik dan sebagainya. Ruang ilusi terbahagi kepada ruang dalam, ruang cetek dan ruang rata. Okey, karya seni visual ni adalah hasil lukisan lah. Okey, kalau filem yang kita tengok dalam filem cerita dalam TV tu, okey, animasi adalah lebih kepada kartun, pergerakan animasi dan grafik adalah suatu gambar yang kita susun. Okey, jadi kita boleh tengok contoh di sini ruang ilusi, okey, ruang dalam. Okey, kenapa dipanggil ruang dalam? Kamu boleh tengok sini ada gambar harimau bintang kan. Okey, ni gambar harimau bintang. Dekat dalam gambar harimau bintang tu kita nampak hutan. Okey, nampak hutan di dalam ni. Hutan yang semakin dalam. Kita boleh nampak kedalaman hutan ni. Jadi harimau bintang ni memang duduk di dalam hutan kan. Okey, ni adalah ruang cetek. Kat sini kita boleh tengok ruang yang cetek. Okey, kita boleh nampak buah-buah kat sini. Okey, kita tak nampak dalam kita nampak ada buah. Itu je. Tak apa buah. Belakang-belakang tu kita dah tak nampak benda dah. Kalau yang buah dalam ni, dalam yang buah yang belakang tu nampak lagi. Oh, nampak peringkat-peringkat daun. Nampak lagi dalam lagi daun tu berada kan. Okey. Alright, kalau ruang rata pula kita nampak seketul-seketul bentuk 2D. Dia bukan bentuk 3D. Orange, kiwi, strawberry, nampak sebiji. Rata je kan. Okey, ibarat bola, kita kepek kan dia. Nampak rata je kan. Tak ada angin. Kalau dia ada angin tu dia dapat sebiji kan. Dah bentuk macam 3D. Ni sebiji-sebiji. Dia rata je. Okey. Alright. Seterusnya, ruang boleh terdapat pada alam semula jadi. Okey, alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni. Okey, kita boleh tengok contoh ruang pada alam semula jadi ni, ciptaan Tuhan kan. Kita boleh tengok, okey, ni adalah jalan. Okey, jalan yang dipenuhi dengan saji. Kiri kanan tu kita boleh nampak pokok kan. Kalau pokok ni pandangan hadapan yang akan nampak lebih besar berbanding bahagian belakang. Kalau kamu lukis bahagian belakang pokok besar, bahagian depan pokok kecil,
maknanya tu bukan ruang. Kamu lukis salah lah tu. Okey. Ruang ni kita boleh nampak objek di depan mata kita besar, hujung tu nampak kecil. Kamu boleh tengok sini ya. Jadi kita boleh tengok besar, kecil, kecil, kecil sampai hujung ni kecil saja kan. Okey, ini adalah contoh pegunungan. Ini pula contoh pegunungan yang diliputi oleh awan yang membiru kan. Cantik je kan. Dan ada sungai ataupun tasik lah ni jadi kita boleh nampak ruang ni. Kita boleh nampak bukit tu. Bukit tu memang nampak lagi jauh. Halus je kan. Nampak terbentangnya air tasik yang membiru. Nampak ruang tu. Ini ada ruang luas lah. Pemandangan yang luas. Okey. Tengok contoh ruang pada objek buatan manusia. Okey. Kat mana objek buatan manusia? Adakah lereng bukit ni? Objek buatan manusia adalah di terowong. Terowong dan ni laluan trik kereta api ni. Okey. Kalau di pandangan depan kita, trik ni akan jadi luas. Kalau semakin hujung dia akan jadi semakin sempit. Sama juga dengan lubang gua ni. Lubang gua ni semakin dalam semakin gelap. Itu pengaruh ruang tu. Kalau depan kita nampak cerah kan, nampak dia punya bentuk. Okey, lagi dalam lagi kecil dan gelap. Okey, ini pula contoh dalam kelas kita. Ni meja hadapan. Kalau kamu perasan meja hadapan ni lebih besar daripada meja di belakang. Padahal semua saiz sama je kan. Kalau kamu ukur, kamu pergi masuk dalam kelas ni, ukur, sama je. Saiz meja dia. Cuma pandangan gambar yang diambil tu. Kita yang berada di depan meja yang pertama kat depan tu yang akan jadi besar. Bahagian belakang tu dia akan jadi lebih kecil. Itu dia panggil dengan ruang. Okay. Alright. Seterusnya, contoh ruang pada karya seni. Okay. Agak-agak ni lukis apa ni? Lukisan ini. Ada air, kan? Ada air, ada batu-bata, ada pokok kiri dan kanan. Ini dia buat pemandangan luahan air sungai dalam hutan yang penuh dengan pokok kiri dan kanan. Jadi kita boleh tengok kalau kat depan ni pokok kat depan ni pokok yang paling nampak dan paling nyata. Nampak corak-corak dekat pokok tu. Tapi kalau semakin ke belakang kita nampak bayang-bayang pokok saja kan. Sebab dia jauh. Dia jauh. Sama juga dengan aliran air ni. Aliran air nampak lebih luas, lebih sempit. Tapi kalau sampai ke hujung nampak halus saja. Dia memang pandangan macam tu. Okey, itu dia bagian ruang. Okey. Seterusnya ini pemandangan. Okey. Ni lereng bukit. Okey, pemandangan lereng bukit. Kita nampak laluan dekat sini, kita nampak ada pokok, nampak pokok sini kan. Pokok di hadapan memang nampak besar lah. Kalau pokok di hujung-hujung ni akan lebih kecil. Ni sungai ataupun tasik ataupun laut lah ya. Okey. Seterusnya fungsi ruang. Okey, di sini ada 3 fungsi ruang. Yang pertama, okey, ruang dapat mempengaruhi saiz sesuatu objek. Objek di hadapan akan kelihatan lebih besar berbanding objek yang berada pada bahagian belakang. Kalau kamu tengok dekat kereta ni, pergola. Okey, kereta depan ni lebih besar berbanding yang belakang. Belakang kecil saja. Itu pandangan ruangnya. Dia tak akan jadi ni besar tiba-tiba belakang ni sekotbak besar. Tak jadi. Dia semakin jauh semakin kecil. Kalau depan kita semakin besar. Okey, yang kedua, ruang dapat menjadikan sesuatu rekaan grafik seimbang. Kalau kamu tengok ini adalah contoh muka buku kembara. Okey, kamu boleh tengok budak kecil dua orang sama saiz dengan daun kerading yang lebih besar untuk menutupi kepalanya dengan titian kan. Jadi just kenalah, okey, seimbanglah. Tak ada orang dia tak terlalu besar dekat buku ni, dia jatah kecil je, jadi tak lawa. Kalau macam ni dah cantik dah ni. Okey. Alright. Ni okey, penggunaan ruang yang baik dalam reka bentuk grafik akan menjadikan rekaan grafik lebih menarik. Kita boleh nampak lebih menarik ni kan. Dengan diwujudkan dua orang dengan ada titian, ada air.
Okey. Kalau yang ni pula, ruang dapat menentukan nilai warna. Ni nombor 2 Ni nombor 3. Menentukan nilai warna. Okey. Nilai warna akan berubah mengikut jarak kedudukan suatu objek. Objek yang berada di hadapan lebih jelas warnanya berbanding yang di belakang. Okey, kalau kamu perasan pokok ni. Okey, 1 dan pokok 2 ni, kita boleh nampak dengan jelas warna kulit-kulit pokok kan. Warna kelabu, nampak lagi warna kelabu dan ada tumbuhan apa? Dihinggapi dengan warna-warna kuning kan. Tapi kalau di hujung ni, kita dah tak nampak dah warna pokok tu. Kita nampak hanyalah bayangan warna kuning. Nampak bezanya kan. Lalu ruang pun luas, yang belakang jadi sempit. Inilah peranannya ruang. Barulah jadi yang sebetulnya. Kalau kamu lukis tak jadi macam ni, salah lah. Tiba-tiba kamu lukis jalan ni, jalan depan jadi sempit, ujung pula jadi luas. Tak jadi. Pokok depan jadi kecil, belakang punya lah besar pokok. Jadi tak jadi juga. Okay? Alright. Itu saja setakat ini. Cikgu harap kamu dapat memahaminya. Apa yang dimaksudkan dengan ruang, apa jenis ruang, ada 2 jenis ruang kan. Ingat balik 2 jenis ruang. Dan ada 3 keadaan ruang yang terdapat pada alam kita ni. Alam semula jadi, objek buatan manusia, karya seni dan 3 fungsi ruang. Apa fungsi dia? Okey. Alright. Itu saja untuk hari ini. Cikgu ucapkan selamat belajar dan Assalamualaikum.